Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Muhammad Izham serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini giliran pembentangan saya, Mas Farizan Maslan, berkaitan perubahan komitmen guru aspek kepimpinan sekolah. Pembentangan saya pada hari ini melibatkan 10 perkara seperti yang tertera pada slide yang dipaparkan. Pertama sekali, saya mulakan dengan abstrak. Tujuan ketakonsep ini membincangkan perubahan komitmen guru dari aspek kepimpinan sekolah. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan hubungan yang signifikan antara orientasi dan iklim sekolah terhadap perubahan guru. Kapasiti sekolah dalam tempoh masa menyumbang kepada perubahan guru dalam bilik darjah melalui kepimpinan pentadbir sekolah. Dan perbincangan daripada kertas konsep ini membawa implikasi kepada dasar, di mana memenuhi hasrat inspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia disampaikan dengan jelas kepada sekolah untuk direalisasikan. Manakala melalui latihan pula, pembangunan profesionalisme berterusan memenuhi keperluan guru dan sentiasa ditambah baik bagi keberkesanan latihan guru, contohnya melalui latihan dalam perkhidmatan secara bersemuka ataupun dalam talian. Manakala amalan pula adalah berkaitan dengan pembudayaan kepimpinan berkualiti dan komunikasi berkesan antara pemimpin dan guru membawa perubahan kepada lonjakan pencapaian sekolah. Sebagai kesimpulan, pentadbir sekolah perlu mempunyai kemahiran dalam membuat perubahan terhadap peningkatan komitmen guru melalui kepimpinan yang memenuhi keperluan kapasiti orientasi dan iklim guru di sekolah. Manakala kesediaan guru untuk melakukan perubahan dapat meningkatkan komitmen guru terhadap profesi keguruannya. Sebagai pengenalan, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah berani membuat perubahan terhadap pendidikan Malaysia dengan terhasilnya dokumen komprehensif iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menjadi sumber rujukan bagi merealisasikan hasrat negara supaya dapat mendepani cabaran masa depan abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Kesungguhan ini dapat dilihat dengan merujuk kepada Anjakan 4, mentransformasi profesi perguruan menjadi profesi pilihan. Dan anjakan yang kelima iaitu kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah dilaksanakan. Oleh itu, semua pihak memainkan peranan di peringkat bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, sekolah yang melibatkan peranan pentadbir dan guru serta komuniti masyarakat Malaysia juga turut mempunyai peranan yang tersendiri. Kertas konsep ini memberi fokus terhadap perubahan komitmen guru dari aspek kepimpinan pentadbir sekolah. Oleh itu, kepimpinan sekolah menyambut baik dan sentiasa berusaha merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dengan membuat perubahan berkesan, menggabungkan amalan kepimpinan mengikut kesesuaian bagi memotivasikan komitmen guru menjadi sebahagian daripada proses perubahan sekolah. Tahap kognitif yang menyokong tingkah laku untuk berubah berasaskan kepercayaan, nilai, sikap dan keutamaan buat seseorang individu adalah di antara aspek yang membawa kepada perubahan komitmen guru melalui keinginan melakukan perubahan yang lebih baik terhadap profesi keguruannya, mempunyai keyakinan patuh kepada etika dan bertanggungjawab kepada organisasi. Seterusnya, teori. Teori yang digunakan adalah teori perubahan Fullen. Teori ini menyatakan terdapat 3 fasa pembentukan kitaran perubahan iaitu pertama adalah fasa permulaan, kedua fasa pelaksanaan dan yang ketiga adalah fasa penerusan dengan melibatkan sesuatu tempoh masa tertentu mengikut kesesuaian. Fasa pertama iaitu fasa permulaan adalah menerima dan melaksanakan perubahan melibatkan proses yang membawa kepada keputusan perubahan. Manakala fasa kedua iaitu fasa pelaksanaan adalah merupakan pelaksanaan percubaan awal terhadap perubahan berdasarkan pengalaman dan buah fikiran. Dan yang terakhir, fasa ketiga iaitu fasa penerusan di mana melibatkan pelaksanaan perubahan sama ada diteruskan ataupun tidak diteruskan. Terdapat beberapa faktor yang terlibat merujuk kepada setiap fasa. Sebagai contoh adalah dalam fasa permulaan di mana sifat guru secara individu perlu mempunyai kesedaran dan bersedia untuk berubah. Manakala pentadbir sekolah pula perlu bijak memainkan peranan dalam mempengaruhi perubahan yang bakal dilakukan di sekolahnya.
Seterusnya, model. Model yang dibincangkan dalam kertas konsep ini adalah model Leithwood et al. Model ini terdiri daripada 8 komponen di mana kepimpinan bukan hanya daripada pentadbir tapi boleh hadir di kalangan guru juga. Model ini adalah berasaskan kefahaman keperluan kaki tangan individu yang bertujuan mempengaruhi orang bagi membolehkan penyertaan dari bahagian bawah ke atas. Kepimpinan yang diamalkan berupaya mewujudkan iklim di mana guru terlibat pembelajaran berterusan dan berkongsi pembelajaran sesama mereka. Bekerja secara berpasukan untuk mengenal pasti tujuan peribadi dan menghubungkannya dengan matlamat organisasi. Seterusnya, komitmen guru dapat ditingkatkan untuk berusaha ke arah peningkatan sekolah tanpa arahan khusus daripada atas. Seterusnya, kajian literatur. Perubahan berlaku di semua peringkat dalam sistem pendidikan yang mengubah cara pemimpin sekolah mengurus dan mengetuai proses pengajaran dan pembelajaran. Kejayaan pentadbir dalam meningkatkan komitmen dan kompetensi guru adalah penting supaya guru berkualiti dalam profesi keguruannya dapat dihasilkan memandangkan sekolah adalah institusi yang membangunkan keupayaan individu pelapis negara supaya dapat mendepani cabaran masa kini iaitu abad ke-21 dan masa depan revolusi industri 4.0. Pembelajaran profesional, berterusan dan pelibatan guru terhadap matlamat sekolah menjadi matlamat peribadi menunjukkan perubahan komitmen berlaku bagi menangani perubahan pesat yang dihadapi serta memberikan faedah kepada pentadbir dan sekolah. Aspek orientasi yang merangkumi institusi pentadbir dan organisasi untuk berubah manakala iklim yang terdiri daripada sokongan arahan penguatkuasaan daripada pentadbir sekolah dan hubungan keakraban organisasi guru serta kapasiti sekolah yang melibatkan amalan kepimpinan, keadaan organisasi, komitmen dan pembelajaran profesionalisme berterusan mampu menyumbang kepada faktor perubahan kepimpinan dan komitmen guru sekaligus menyerlahkan pencapaian seimbang di sekolah tersebut. Seterusnya, dapatan kajian Peace Leaders et al. Berkaitan motivasi dan pembelajaran profesional guru yang mengikut syarat peringkat organisasi dan rangsangan kepimpinan sekolah adalah kesan rangsangan kepimpinan sekolah terhadap perubahan efikasi guru adalah pada 0.13. Masteri pembelajaran profesional 0.18. Mengamalkan dan membuat refleksi pembelajaran profesional 0.24. Ini menunjukkan bahawa pengertian guru terhadap efikasi kendiri dan pelibatan dalam aktiviti pembelajaran profesional untuk memastikan diri mereka masteri adalah pada 9.4% dan 17.1% masing-masing. Ini menerangkan setakat mana guru yang menjalankan matlamat organisasi sekolah ke dalam matlamat peribadi dan juga guru yang terlibat dalam aktiviti pembelajaran profesional untuk mengamalkan dan membuat refleksi adalah sebanyak 37.3% dan 25.2%. Manakala dapatan kajian oleh Didi Suharti et al. Berkaitan keterbukaan untuk berubah di kalangan guru mendapati tahap amalan perubahan di kalangan guru keseluruhannya adalah pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa majoriti guru mempunyai persepsi positif dan terbuka terhadap inisiatif perubahan. Bagaimanapun, aspek penentangan terhadap perubahan besar dan retorik masih berlaku tetapi pada tahap yang sederhana sahaja. Seterusnya, Didi Suharti et al. Juga mendapati tahap keseluruhan amalan mengenai keterbukaan pentadbir sekolah untuk menukar dimensi adalah tinggi dengan skor min adalah 4.54 dan sisihan piawai 0.586. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan guru yang melihat kepada pentadbir sekolah mereka sebagai penyokong perubahan terbuka kepada inisiatif di sekolah. Kebanyakan guru bersetuju bahawa pentadbir sekolah mereka sangat komited untuk mengubah usaha. Walau bagaimanapun, aspek teragak-agak untuk menukar, melambatkan perubahan dan rintangan kepada perubahan yang dicadangkan oleh ibu bapa didapati dalam kesederhanaan. Seterusnya, perbincangan. Pemimpin sekolah perlu berani dan bijak menghadapi tekanan serta berusaha membuat perubahan terhadap sekolah dan guru dengan memberi dorongan pelaksanaan perubahan yang bersistematik dan kepercayaan dalam membuat keputusan. Konteks komunikasi berkesan di antara pentadbir sekolah dan guru melibatkan unsur psikologi yang sangat membantu dalam meningkatkan komitmen guru.
Pemimpin sekolah mempunyai strategi mereka tersendiri atau pelan tindakan untuk memastikan inovasi pendidikan diterima dan pada masa yang sama meningkatkan kesediaan guru dan rintangan pengajaran ke arah perubahan. Konsistensi perubahan positif berlaku apabila pentadbir dan guru memainkan peranan dan bekerja secara berpasukan, lengkap melengkapi di antara satu sama lain menyumbang kepada kejayaan sekolah sekaligus meningkatkan prestasi murid. Di antara isu-isu di Malaysia yang dikenal pasti adalah pendidikan Malaysia mengalami perubahan besar melalui PPPM 2013-2025 bertujuan ke arah pendidikan berkualiti dan berkesan dalam era globalisasi. Namun begitu, hanya segelintir sekolah berjaya melaksanakannya kerana masih terdapat sekolah berprestasi rendah dan kurang berkesan. Manakala kepimpinan sekolah pula memainkan peranan penting terhadap perubahan positif sekolah. Namun begitu, masih terdapat pentadbir yang bersikap teragak-agak untuk membuat keputusan, melambatkan proses perubahan dan kurang berkeyakinan mendepani cabaran kepada perubahan yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, komuniti masyarakat dan ibu bapa. Seterusnya adalah berkaitan komitmen guru. Melakukan perubahan positif adalah merupakan cabaran untuk membantu guru melakukan perubahan positif secara konsisten dengan penerimaan serta peningkatan motivasi terhadap komitmen profesional keguruan. Di antara implikasi kata konsep ini ialah melalui dasar. Segala hasrat, inspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia disampaikan dengan jelas kepada sekolah untuk direalisasikan dengan mengadakan jeraya waras seluruh negara, bimbingan dan pemantauan kepada sekolah dan pemantapan program kepimpinan MPQEL mengikut keperluan dari masa ke semasa bagi tujuan pemahaman berterusan dan pembugaran dapat dilaksanakan di kalangan pendidik. Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu memastikan kemudahan asas prasarana dan fasiliti di setiap sekolah adalah mencukupi dan kondusif dengan menurunkan peruntukan kewangan yang mencukupi agar institusi pembelajaran iaitu sekolah dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan organisasi yang terdiri daripada pentadbir, guru dan murid berasa selesa. Melalui latihan, memastikan profesionalisme berterusan keguruan berlaku dengan melaksanakan pengisian program yang sentiasa dinamik berinovatif melalui latihan dalam perkhidmatan mengikut tempoh yang bersesuaian secara bersumuka maupun dalam talian bagi memenuhi keperluan sebenar guru ataupun pentadbir sekolah. Amalan. Anjakan amalan pembudayaan dan penyesuaian perspektif kepimpinan yang berkualiti dan komunikasi berkesan dan memberikan sokongan kepada guru agar perubahan positif berlaku. Organisasi guru sekolah sentiasa bersedia menghadapi perubahan ke arah pendidikan berkualiti mendepani masa kini, abad ke-21 dan masa hadapan revolusi industri 4.0. Lonjakan pencapaian sekolah dan kemenjadian murid cemerlang secara holistik berjaya dihasilkan. Akhir sekali adalah berkaitan dengan rumusan. Keperluan dalam usaha melahirkan guru berkualiti dan berkompetensi tinggi sentiasa bersedia membuat perubahan dan komited dalam profesi keguruan perlu berterusan dan konsisten. Ini adalah bertujuan bagi merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia merujuk kepada PPPM 2013-2025 melalui ajakan keempat iaitu mentransformasi profesi perguruan menjadi profesi pilihan dan ajakan kelima kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan penting masing-masing sama ada di peringkat bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah di sekolah yang terdiri daripada pentadbir dan guru serta komuniti masyarakat dan ibu bapa. Pentadbir sekolah perlu mempunyai kemahiran dalam membuat perubahan terhadap peningkatan komitmen guru melalui kepimpinan yang memenuhi keperluan kapasiti orientasi dan iklim guru di sekolah. Guru yang berkualiti dan profesional adalah pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan negara. Ini kerana kemenjadian murid berkualiti secara holistik iaitu berpengetahuan, berkemahiran berfikir aras tinggi, berkemahiran memimpin, berkomunikasi dengan baik, beretika, mempunyai identiti nasional dan sifat kerohanian yang tinggi diperlukan sebagai generasi pelapis negara yang mendokong masa depan negara serta berupaya mendepani cabaran masa kini abad ke-21 dan masa hadapan revolusi industri 4.0.
Berakhirlah sudah pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof dan rakan-rakan sekalian kerana sudi mendengar pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.